Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian kepada semua peserta dan juga para hadirin sekalian agar dapat sekali lagi memenuhkan dewan solat masjid ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya maka pada hari ini dia dapat sekali lagi berkumpul di dewan solat Masjid Bandar Diraja Kelang untuk kita mengikuti perasmian penutup Majlis Pengawasan Quran dekat daerah Kelang bagi tahun 2015. Yang amat dihormatkan Datuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, setelah kita membuka dengan baca kitab Al-Fatihah. Yang amat dihormatkan orang besar daerah Kelang, Datuk Haji Abdul Ghani bin Haji Fatih Akhir, Yang Berusaha Al-Fadil Tuan Jamal bin Muhammad Adnan, Pegawai Agama daerah Kelang, yang berbahagia staf hakim-hakim Majlis Pengawasan Quran dekat daerah Kelang, yang berbahagia tuan pengurus, pegawai dan eksekutif Masjid Bandar Diraja Kelang, para peserta Majlis Pengawasan Quran, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Untuk memulakan acara, pihak majlis dengan sekecilnya menjemput dan mempersilakan kepada yang amat dihormatkan orang besar daerah Kelang untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan penutupan Majlis Pengawasan Quran tingkat daerah Kelang bagi tahun 2015. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia ketua-ketua jabatan dekat daerah, Ustaz Jamali bin Muhammad Adnan, Pegawai Takbir Agama Daerah Kelang, pengurus Masjid Bandar Diraja Kelang, barisan hakim dan urus dia, para peserta hafiz dan hafizah, guru-guru pengiring, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin dan hidayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul bersama di majlis yang penuh barakah ini, iaitu majlis menghafaz Al-Quran peringkat daerah Kelang bagi tahun 1436 Hijriah ataupun 1215 Masihi yang diadakan di Masjid Bandar Diraja Kelang. Selain menjadi acara tahunan kerajaan negeri dalam usaha memartabatkan golongan hufaz, penganjuran majlis seperti ini merupakan satu wasilah ke arah memupuk generasi Al-Quran agar terus mempelajari, membaca, menghayati dan melaksanakan tuntutan yang terkandung di dalam Al-Quran. Usaha ini bukan satu kerja mudah dan bermusim, tapi ia menjangkau sempadan masa kerana begitu banyak cabaran-cabaran yang menunggu di masa hadapan kita. Gejala sosial yang hebat melanda dewasa ini
seperti pembuangan bayi yang begitu hebat diperkatakan sekarang adalah berpunca daripada tipisnya iman di dada. Ini sudah tentu mempunyai hubung kait dengan kurangnya didikan agama yang mana sumbernya adalah daripada Al-Quran dan hadis. Apabila sumber ilmu dan hukum ini tidak diterokai dan dipraktikkan, maka kita menerima musibah yang sedang melanda khususnya di kalangan remaja dan belia. Al-Quran juga menjadi sumber penyatuan ummah. Turunnya wahyu Al-Quran melalui baginda Nabi Muhammad SAW yang melontarkan ayat-ayat berkenaan menjadi bukti keesaan dan keagungan Allah. Risalah Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah telah menyatukan dua pihak yang saling bersaing antara satu sama lain dan berpayung di bawah panci-panci Islam. Dalam satu peristiwa, Hajar Aswad telah beralih dan dari tempat kerana banjir besar yang melanda di Kota Melaka. Kabilah-kabilah Arab berlumba-lumba untuk meletakkannya di tempat asal. Maka Rasulullah berlandaskan wahyu Allah melalui Al-Quran telah membentangkan serban baginda dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu menyuruh semua kabilah yang berebut-rebut itu untuk sama-sama mengangkat serban yang terletaknya Hajar Aswad di atasnya. Baginda sendiri yang meletak Hajar Aswad itu di tempat asal. Persefahaman dan persetujuan semua kabilah atas pandangan dan cadangan Rasulullah ini telah menyelamatkan peristiwa itu dari sebarang pergaduhan dan pertengkaran. Ini menggambarkan betapa Rasulullah yang menjadi qudwah hasanah kepada seluruh umat Islam sebagai pemimpin akhir zaman yang berjaya menyatukan puak-puak yang bersengketa dan mewujudkan perpaduan sejagat yang perlu kita contohi dan teladani dalam kehidupan kita. Maka amat bersesuaianlah sekali tema majlis kita pada hari kali ini, iaitu persefahaman asas perpaduan ummah. Ia diharap menjadi satu inspirasi ke arah usaha mewujudkan persefahaman dan perpaduan ampuh khususnya dalam negara kita yang unik ini kerana mempunyai masyarakat berbilang kaum. Rasulullah menggesa umatnya agar sentiasa membaca Al-Quran dan mendalami dari segi bacaannya, kerana itulah kita dapati para sahabat Rasulullah seperti Uthman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Khattab dan lain-lain lagi. Mereka ini sentiasa membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya setiap hari Jumaat. Begitu juga amalan tradisi orang-orang tua kita dahulu, mewajibkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak. Anak-anak kita tiada dibenarkan keluar rumah selagi tidak membaca Al-Quran, dan mereka mengamalkan pembacaan Al-Quran setiap malam selepas waktu maghrib secara beramai-ramai. Malangnya sekarang tak berlaku lagi, ya. Ini membuktikan mereka sangat mengambilkan berat tentang pembacaan dan pendidikan Al-Quran. Saya dimaklumkan pada kali ini penyertaan sedikit menurun berbanding tahun sebelumnya yang disertai seramai 26 orang peserta, dan terlihat sedikit ketandusan peserta. Namun apa yang dilihat adalah dari sudut kualiti dan bukan dari sudut kuantiti. Saya juga difahamkan terdapat peserta kali ini yang pernah mewakili ke peringkat negeri dan memenangi tempat kedua pada tahun 2013 juga di peringkat kebangsaan pada tahun lepas. Ini sepatutnya menjadi pembakar semangat kepada para hufaz yang hufazah yang lain.
Peserta yang berjaya kali ini akan mewakili daerah Kelang di peringkat negeri Selangor yang akan diadakan di Dewan Jubli Perak Shah Alam pada 3 hingga 6 Februari pada tahun ini. Oleh itu, saya mengharapkan para peserta menunjukkan prestasi yang cemerlang demi menaikkan lagi imej daerah Kelang ini di kalangan daerah-daerah lain. Untuk akhirnya, saya merakapkan ucapan tahniah dan syabas kepada yang berjaya dan berusaha lagi pada tahun hadapan kepada yang kurang bernasib baik. Juga syabas dan terima kasih kepada semua urusia yang terlibat yang menjayakan majlis ini, terutama pengurus Masjid Bandaraya Kelang yang telah sudi menjadi tuan rumah pada kali ini. Semoga jalinan kerjasama ini berkekalan di masa-masa akan datang. Semoga Allah memberkati segala apa yang kita rancangkan dan mendapat ganjaran di sisinya, insya-Allah. Maka dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat daerah Kelang bagi tahun 1446 Hijrah dan 2015 Masehi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang amat dihormatkan untuk Sahabat Kelang di atas kesudian merasmikan penutupan Majlis Menghafaz Al-Quran di daerah Kelang sebentar tadi. Mari teruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan kepada Al-Fadhil Tuan Jamil bin Muhammad Adnan, Pegawai dan Pengurusan Daerah Kelang, untuk memberikan ulasan jemaah hakim diikuti dengan pengumuman keputusan Majlis Menghafaz Al-Quran di daerah Kelang bagi tahun ini. Persilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazar selaku pengacara majlis pada pagi ini, yang amat dihormatkan orang besar daerah Kelang Datuk Abdul Ghani bin Haji Datuk Fatih Akhir, khususnya kepada barisan hakim-hakim Majlis Tilawah, Majlis Hafazan Al-Quran, pengurus Masjid Bandar di Raja Kelang, urus dia daripada pejabat agama Islam daerah Kelang, dan yang saya hormati, yang saya kasihi para peserta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, seramai 12 orang peserta telah pun mengambil bahagian dalam Majlis Hafazan Al-Quran bagi 2015 bagi daerah Kelang pada pagi ini, iaitu seramai 4 orang peserta perempuan dan 7 peserta lelaki, yang diadili oleh seramai 7 orang hakim. Dan inilah beberapa ulasan yang mampu dicatatkan sebagai suatu muhasabah dan juga pembaikan kepada para peserta untuk masa-masa yang akan datang. Yang pertama, dari segi hafazan dan kelancaran, yang membawa markah sebanyak 55%. Pada keseluruhannya dalam bidang hafaz dan kelancaran adalah baik, namun masih terdapat kesilapan-kesilapan yang perlu diperbaiki dan dipertingkatkan pada masa-masa akan datang. Seperti baca dengan yakin, tidak teragak-agak, lemah ingatan, terkeliru ayat dan yang terkeliru ayat berikutnya, dan tidak mencapai skema jawapan yang diperlukan mengikut masa yang telah pun ditetapkan. Bahagian tajwid yang membawa markah sebanyak 20%, ulasannya terdapat jurang penguasaan hukum tajwid pada kategori peserta 1 hingga 10 juzuk berbanding peserta 1 hingga 20 juzuk dan 1 hingga 30 juzuk. Bagi kategori 1 hingga 10 juzuk terdapat banyak kelemahan ketara, khususnya hukum asas seperti ikhfa hakiki dan idgham al-ghunnah pada ketika memperdengarkan bacaan. Dengung yang tidak sama, yang tidak sempurna juga hendaklah diperbaiki. Secara keseluruhannya, kualiti tajwid peserta agak baik dan memerlukan sedikit kesungguhan untuk memperbaiki
kekemasan dan kesempurnaan bacaan. Bahagian fasahah yang membawa markah sebanyak 15%. Peserta perlu menguasai ibtidak bacaan setelah wakaf pada sesuatu kalimah. Perkemaskan lagi sifat huruf seperti hamas dan qalqalah. Perlu menguasai makhraj huruf seperti hamzah dan ain. Membunyikan kalimah yang bersabdu dengan lebih baik. Bagi bahagian suara dan persembahan, iaitu sebanyak 5%, ramai peserta tidak dapat menguasai suara yang baik, iaitulah suara agak perlahan. Jadi akan datang perlu lebih dinyaringkan suara. Yang kedua, lahjah tidak berlahjah Arab. Ada lagi lahjah Jawa nampaknya. Yang ketiga, persembahan juga kurang meyakinkan pada tahap 1 hingga 10 juzuk, dan semoga-moga dapat dipertingkatkan lagi kualiti suara ini pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, dari segi tarannum yang membawa markah sebanyak 5%. Pertama, peserta tidak dapat membawa sekurang-kurangnya 2 lagu bagi setiap soalan. Lagu ras, bayati, diharkah, hijaz dan soba menjadi pilihan oleh para peserta. Bagi tarannum khas pula, tiada peserta yang berjaya membawa tarannum Wusfi Al-Quran Al-Mujawwad. Kita nak cari As-Sudaisi dan sebagainya, ya. Tetapi belum lagi nampaknya dapat diperlihatkan seperti yang dikehendaki oleh penganjur pada hari ini. Jadi berdasarkan kepada pemarkahan yang telah dinyatakan tersebut, sekecita saya selaku pengurusi panel jemaah hakim untuk membacakan keputusan Majlis Hafazan Al-Quran peringkat daerah Kelang pada pagi ini. Bagi kategori 1 hingga 10 juzuk lelaki, peserta yang mendapat tempat yang keempat dengan markah di 45.74% ialah dimenangi oleh Ahmad Kamil Auza'i bin Ismail. Tempat yang ketiga yang mendapat markah sebanyak 66.25% ialah Ammar bin Ismail. Naib Johan yang mendapat markah 75.37% disandang oleh Muhammad Mursyid bin Adnan. Dan Johan bagi tilawah bagi hafazan Al-Quran 1 hingga 10 juzuk dan tarannum lelaki dimenangi oleh Muhammad Imran bin Madani yang mendapat markah 78.7%. Bagi kategori 1 hingga 10 juzuk dan tarannum perempuan, tempat Naib Johan dimenangi oleh dengan markah 39.9%, itu dimenangi oleh Nisrin Humairah binti Muhammad Rizwan. Johan Majlis Hafazan Al-Quran bagi 1 hingga 10 juzuk dan tarannum perempuan mendapat markah 49.2%, dimenangi oleh Majidah binti Hamid Sultan. Bagi kategori 1 hingga 20 juzuk lelaki, tempat yang kedua dimenangi oleh Abu Yazid bin Mandul dengan mendapat markah 60.65%. Dan Johan ialah Wan Muhammad Aiman bin Wan Azizul Sadudin membawa markah 71.6%. Bagi kategori perempuan 1 hingga 20 juzuk, peserta yang menang adalah Robihah binti Hasbi yang mendapat markah 82.85%. Dan bagi kategori 1 hingga 30 juzuk tafsir dan tafsir perempuan, dimenangi oleh Wahidah Husna binti Hamid Sultan
dengan mendapat markah 85.4255%. Dan yang terakhir sekali adalah Johan bagi kategori 1 hingga 30 juzuk dan tafsir lelaki dengan mendapat markah 79.35%, dimenangi oleh Abdul Hakim bin Ridwan. Tahniah kepada para peserta di atas pencapaian masing-masing. Untuk makluman juga, peserta yang menjadi Johan tidak semestinya otomatik layak ke majlis hafazan peringkat negeri. Keputusan akhir akan dimuktamadkan dalam mesyuarat penyelarasan pemilihan peserta oleh AJK, ahli jawatankuasa hafazan peringkat negeri. Hanya peserta yang memenuhi shilling markah yang ditetapkan sahaja akan layak dan dibenarkan untuk menyertai majlis hafazan peringkat negeri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas penyertaan para peserta sekalian. Semoga dapat dipertingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Dan kepada 7 orang hakim yang membantu kita pada pagi ini, terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan dan jasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan itu juga tidak lupa kepada yang amat dihormatkan orang besar daerah Kelang di atas kesudian untuk hadir menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan majlis hafazan Al-Quran pada pagi ini, dan seterusnya insya-Allah sebentar lagi menyampaikan cenderamata kepada para peserta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fatihah Tuan di atas ulasan jemaah hakim dan pengumuman kita tadi. Yang amat dihormatkan Datuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bagi menyempurnakan majlis pengambilan hadiah, maka dengan ini pihak majlis menyebut dan mempersilakan kepada yang amat dihormatkan Datuk Orang Besar Daerah Kelang dengan diiringi oleh Al-Fadhil Tuan Jamil Muhammad Adnan ke pentas untuk majlis pengambilan hadiah. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Majlis dimulakan dengan penyampaian cenderamata kepada jemaah hakim. Dipersilakan yang pertama kepada Ustaz Syahruddin bin Pangilur.